Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa min yafqahu wala Rabbi li bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, pengurusi, tuan imam AJK Surau, muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang ada ni, insya-Allah kita akan kongsikan beberapa hikmah berkenaan dengan ibadat korban. Awal cerita tentang korban ni, tapi kita nak ceritakan sebab kita nak relatekan dengan kita punya topik khutbah yang akan kita kongsikan pada hari ni lah, insyaAllah. Kalau ikut tu lagi sekitar 3 minggu lebih lagi untuk kita menyambut Idul Adha. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kira bila sebut tentang korban, tahulah kisahnya ataupun puncanya, kenapa disyariatkan ibadat korban itu kepada kita sebagai umat Islam. Cuma kita nak tengok-tengokkan dari sudut hikmah pelaksanaan ibadat korban tu, supaya dengannya kita dapat rasa, moga-moga lah tuan-tuan, dapat rasa nak keinginan untuk melaksanakan ibadat korban. Sebab Nabi SAW sepanjang disyariatkan ibadat korban ataupun duduk di kota Madinah 10 tahun, dan Nabi tidak pernah meninggalkan ibadat korban. Maknanya 10 kali dalam kehidupan Nabi SAW, Nabi melaksanakan ibadat korban. Bahkan Nabi SAW melaksanakan korban, dan antara korban yang Nabi pernah niatkan ialah untuk umat ini. Jadi secara umum. Cuma walaupun Nabi niatkan untuk umat ini, tidaklah bermakna terangkat sunat muakkad itu pada kita. Kita tetap digalakkan juga melaksanakannya. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang boleh kita kongsikan, tapi bukan secara point lah, bukan secara nuktah, secara cerita dan juga pengajaran umum ataupun secara umum, apakah hikmah di sebalik pensyariatan ataupun pelaksanaan ibadah korban. Kita maklum bahawa ibadat korban ni yang pertama adalah untuk merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqul ubudiyah lillah, merealisasikan rasa perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku saat ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dia berkahwin dengan Sarah. Isteri Nabi Ibrahim namanya Sarah, isteri yang pertama. Punya lama tunggu tuan-tuan untuk dikurniakan anak, tetapi tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat menyatakan sehingga usia Sarah 90 tahun. Ada yang kata lebih daripada tu. Jadi kalau dah 90 tahun ni, tuan-tuan fahamlah agak mustahil untuk dikurniakan anak. Tetapi akhirnya kita tahulah Allah Taala tetap kurniakan. Tapi sepanjang tempoh tak dapat anak tu, sehingga Sarah rasa macam putus asa. Hatta ya'isat, dia putus asa, tak dapat anak ni. Sehinggalah Sarah memberikan keizinan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk bersama dengan Hajar. Hajar ni adalah seorang wanita yang dihadiahkan oleh pemimpin pada waktu itu kepada Sarah, dan wanita itu diberikan ataupun dijadikan sebagai hamba yang berkhidmat kepada Sarah. Lalu akhirnya, kalau kita faham dalam agama kita pun, hamba boleh, seorang lelaki tu kalau dia ada hamba, dia boleh bersama dengan hamba dia, boleh, istilahnya boleh bersamalah. Dan diberikan Hajar itu, Hajar, hamba tu yang bernama Hajar, diberikan kepada Ibrahim, dan Nabi Ibrahim AS bersama dengan Hajar. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim anak, iaitu bernama Ismail AS, hasil daripada Nabi Ibrahim AS dengan Hajar.
Bila dapat Ismail alaihi salam, maka Sarah yang isteri Nabi Ibrahim ni dia rasa cemburu. Ghirah, dia rasa cemburu. Cemburu wanita kan, aku tak boleh bagi, tapi perempuan yang asalnya hamba dapat memberikan anak, atau bahasa mudahlah dapat menggunakan anak kepada suami. Maka dengan perasaan yang sangat cemburu itu, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan juga Ismail alaihi salam di kota Mekah yang waktu tu kering kontang, tak ada lagi nama Mekah waktu tu. Kering kontang, satu tempat yang sangat kering yang tak ada orang duduk tak ada siapa pun teringin nak duduk, supaya dapat mengurangkan rasa cemburu Sarah. Rasa cemburu Sarah, maka Nabi Ibrahim bawalah Ismail dan juga isterinya Hajar, ataupun Hajar tadi ni, pergi ke tanah Mekah tandus yang tak ada siapa-siapa tu. Maka kuranglah rasa cemburu dia. Lalu Nabi Ibrahim tinggalkan mereka. Kita tahulah ceritanya bagaimana Nabi Ibrahim tinggalkan, dan ada banyak riwayat, antaranya yang mengatakan bahawa setiap bulan Nabi Ibrahim akan menziarahi Hajar dan juga Ismail. Ada riwayat kata bahawa Nabi Ibrahim tak pernah ziarah lagi kecuali selepas Nabi Ismail sudah pun membesar dewasa, sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan tentang arahan supaya menyembelih Ismail. Kita pakailah riwayat yang kedua tuan-tuan ya, sebab riwayat kedua ni nampak macam agak kuat sikit, yang menyatakan bahawa selepas daripada usia Nabi Ismail, usia Ismail ni pun ada sedikit khilaf lah. Ada yang kata 13 tahun, Imam At-Tabari kata 13, ada yang kata 14 tahun. 14 tahun ni diperkirakan Nabi Ismail sudah pun baligh. Bayangkan pada usia yang sudah besar, maknanya Nabi Ibrahim alaihi salam dah lama tak dapat anak, tiba dikurniakan anak, diberikan oleh Allah untuk tinggalkan di tanah yang tandus, kemudian berpisah dengan mereka, kemudian dapat arahan baru supaya sembelih pula anak. Bayangkan satu arahan yang kita kata, aku lama tak dapat, tiba-tiba kau suruh aku sembelih anak. Kan arahan supaya Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih anak Ismail itu datang pada ketika usia Ismail sudah pun besar dan boleh membawa diri dan boleh mungkin berkhidmat ke bapa dia. Jadi kalau kita tengok anak kita semakin membesar, walaupun pada usia kecil kita sayang, kita manjakan dia, tapi bila dia semakin membesar, kalau kita bisnes, kita kata aku boleh turunkan aku pada dia. Kalau ini seorang yang maknanya seorang yang memiliki sesuatu, sudah pasti fikiran kita akan wariskan kepada anak kita, bahkan pula lelaki dengan apa juga yang memiliki. Tapi pada cerita Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala dia sembelih anak dia. Ini perkara yang kedua, iqrar wujub al-musari' ila tanfi'i amr. Nabi Ibrahim bila dapat arahan tu, dia segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pergi bertemu dengan anak dia Ismail di kota Mekah, bagi tahu kepada anak Ismail, dia kata inna fil manam anni adbah, sesungguhnya aku tengok waktu tidur, aku mimpi aku telah menyembelih engkau. Fa madza tara, apa pandangan engkau anak? Tengok tuan-tuan ya. Ini dialog seorang bapa dan juga anak, keduanya Nabi alaihi wasallam. Aku tengok aku menyembelih engkau dalam waktu mimpi, dan mimpi ini mimpi yang ru'yah dan mimpi yang anak dia jawab, kan faf'al ma tu'mar, buat telah diarahkan kepada engkau. Jawab yang sangat daripada soalan apa disebutkan oleh bapa. Ibrahim alaihi salam melaksanakan ibadat tersebut, dan arahan itu diketahui oleh sekali lagi apa kita maklum pada awal cerita tadi, yang mulanya cemburu dengan Hajar, Ibrahim terpaksa untuk melaksanakan ataupun menyembelih anak di Ismail Hajar, maka Sarah jadi asalnya cemburu jadi saling kasih kesian. Dia pula diarahkan membiarkan menyembelih
yang mula-mula cemburu tu rasa ini Allah Subhanahu wa taala pada bila Nabi Ibrahim alaihissalam ibadat korban ataupun oleh Nabi Ibrahim kenali ataupun dimaklum Allah Subhanahu wa taala seorang yang tidak melewatkan alladhi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa Ibrahim alladhi wa Ibrahim alladhi Ibrahim ialah yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan makan pun manusia akan boleh makan, akan untuk boleh bunuh haram dari zaman Adam lagi itu. Cuma Allah Ta'ala aku jadi Nabi Ibrahim sebab itu arahan Allah mengikut perintah Allah Ta'ala itulah ataupun nak membeli itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Subhanahu wa taala gantikan kelima dari tempat pembelian tu ekor binatang yang pun seekor besar di Nabi Isa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kata apa pengorbanan yang ketika Nabi Ibrahim tak dapat anak, bila dapat anak dapat arahan letakkan mereka yang tanduk, arahan dan kita yang sangat Allah Ta'ala tunjuk adalah sikap Nabi. Kemudian itu yang keluarga Ibrahim alaihissalam Hajar anaknya Ismail. Daripada Ismail inilah lahir zuriat dan akhirnya lahir Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Balik kepada kisah Sarah yang akhirnya pada awalnya tidak satu pengajaran yang boleh kita ambil juga daripada kisah Sarah juga Allah Ta'ala arahkan kepada suaminya, akhirnya dia juga dikurniakan anak iaitu namanya Nabi Ishaq alaihi salam. Disebutkan dalam sebahagian kitab tafsir beza antara Ismail dengan Ishaq ni 3 tahun, ada yang kata lebih, ada yang kata lama lagi lepas tu baru dapat Ishaq alaihi salam. Ala kulli hal, cerita Sarah akhirnya dapat anak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia yang dia pun tak sangka-sangka, saat mana malaikat datang ke rumahnya nak bagi tahu tentang kemusnahan Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Kan kita tahu kisah Ibrahim dengan Nabi Lut ni ada pertalian darah. Nabi Lut mendakwah kaum di sebelah Syam sana, Nabi Ibrahim duduk bahagian Palestin pada hari ini. Dia menguruskan kaum dia, tapi kaum dia mengingkari perintah Allah dan mereka dimusnahkan oleh Allah. Malaikat beritahu kepada Ibrahim kisah bahawa Nabi Lut sudah pun ataupun kaum Nabi Lut sudah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, agenda kedua kedatangan malaikat ke rumah Nabi Ibrahim ialah tahu bahawa Allah Taala akan kamu Ishaq alaihi salam. Daripada Ishaq tu lahir daripada Nabi Yaqub, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan bercambahlah keturunan Bani Israel. Itu maklum Bani Israel pada hari ini. So daripada sana Israel, dari tanah Arab, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, pada kisah yang kita kongsi ini adalah pengorbanan. Dia bukan kata apa kita nak sembelih pun, tapi pengorbanan. Kita baru sesuatu tiba-tiba minta dilepaskan dan tragis, tapi dia tetap laksana perintah Allah. Maka simbolik dari kisah itu peringatan ataupun syariat yang datang ialah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan disebutkan dengan istilah sunat muakkad dan ibadat kalau setiap tahun, dan pelaksanaan kurban satu tanda bahawa
yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Tak kira di surau ni ke, masjid mana ke luar negara terpulang, sudah pasti yang afdal binatang kurban seperti mana yang disebutkan oleh kita tengok darah daripada kalau sembelih kat luar negara nampak lah tuan mungkin dia orang boleh tunjuk video live boleh lah kot, tapi yang terbaiknya kita lah pelaksanaan. Sayang seorang terkorbankan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, moga-moga dengan apa kita kongsikan ini dapatlah kita dapat dilaksanakan kecukupan. Kita simpanlah duit setiap bulan 23 sampai cukup dia punya jumlah tertentu untuk kita korban, dan kita telah join yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasar bahasa mohon maaf. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.